Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama di Rampai Pagi dan kita sudah tiba di segmen terakhir iaitu segmen ceramah Ramadan bulan mulia dan kita rasa berbesar hati juga dengan tajuk kita pada kali ini iaitu berkenaan dengan bersahur itu sunnah. Bersama kita pada pagi ini siapa Muhammad? Baik, Alhamdulillah itu Pengiran Haji Ridwan bin Pengiran Haji Badarudin bersama kita untuk membincangkan lebih lanjut bersama bersahur itu sunnah. Tadi apa kata Ustazah? Ini apa kata Ustaz ya? Baik, Assalamualaikum Pengiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Sehat. Kita mengharapkan sehat walafiat ya dan juga kita ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Ustaz juga. Alhamdulillah. Ustaz Pengiran, bersahur itu sunnah sebagai mukadimahnya kita serahkan bersama. Okey, terima kasih Muammar dan juga Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Muammar dan juga Mahirah dan juga para penonton khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya juga dapatlah kita bertemu pada pagi ini dalam Rampai Pagi untuk memperkatakan tentang satu tajuk iaitu bersahur itu sunnah. Dan bertepatan juga kita ini sedang berada dalam bulan Ramadan pada 7 Ramadan pada ketika ini. Jadi wajarlah kita ini memperkatakan tajuk ini walaupun sudah setiap tahun ataupun sudah kita ni banyak mengetahui ya tentang perkara sahuran ya, yang mana kita ni tahu sahur itu adalah memanglah hukumnya sunat saja, dan juga kita ni memperkatakan juga tentang sunnah, sunnah. Kalau kita ni sebut sunnah, sunnah itu sendiri adalah apa yang datang ataupun lahir daripada baginda Rasulullah SAW, merupakan daripada perkataannya ataupun perbuatannya ataupun juga pengakuan daripada baginda SAW itu disebut dengan sunnah. Jadi sahur itu juga termasuk daripada sunnah dari segi perbuatan Nabi, iaitu yang menggalakkan kepada umat Nabi Muhammad SAW khususnya kaum muslimin yang sedang berpuasa. Yang mana berpuasa itu bukanlah tertumpu kepada bulan Ramadan saja sebenarnya. Sahur itu ada orang berfikir sahur itu untuk bulan Ramadan saja. Kita ini kan puasa Ramadan. Padahal sahur itu sendiri boleh diamalkan ketika kita ini puasa-puasa sunat. Artinya di luar bulan Ramadan pun boleh bersahur sebenarnya. Sunnah yang kata ini sunnah dan dua hukumnya adalah sunat kata ini lakukan. Kalau kita ini mengetahui juga tentang sahur ini, ia kita ini akan lakukan sahur itu pada ketika pada waktu malam, tengah malam sehinggalah waktu subuh. Artinya sebelum subuh sudah kita ini boleh berhenti. Yang mana pada waktu itu memang kita ini boleh kita ni mengadakan ataupun melakukan ibadat sahur itu pada jam-jam tersebut. Betul. Tetapi yang lebih sunnah lagi ialah apabila sahur itu dilakukan pada akhir waktu. Maksudnya pada akhir waktu itu adalah waktu yang hampir-hampir dekat dengan waktu subuh. Dan kira-kira anggarannya itu dalam sebuah hadis yang mengatakan dalam anggaran 50 ayat kata ni membaca Al-Quran. Intinya sebelum waktu subuh itu anggarkan waktu-waktunya tu. Jadi di situ kita ni melihat kelebihan dan juga sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bersahur. Artinya dalam bersahur itu anda juga boleh awal benar. Pukul 12 sudah sahur. Ada lagi yang mengatakan lepas tarawih itu bersahur. Kalau sebelum tengah malam itu bukan dikira bersahur dan ganjarannya dan tadi dapat. Yang kita dapat itu ialah selepas waktu malam sehinggalah waktu subuh menjelang. Artinya dalam lingkungan itulah. Tetapi yang lebih afdal dan yang lebih sunnah lagi ialah
ketika kita ni bersahur itu berhampiran ataupun berdekatan dengan waktu subuh itu sendiri. Ini kerana kalau kita ni melihat di sini ya, secara logiknya pun kita ni melihat apabila kita ni bersahur itu terlampau awal jua, kan proses dalam perut kita ni kan menjadi cepat. Cepat laparnya kita ni ya. Dan juga kalau kita ni tengah malam juga, bila untuk kan masuk waktu subuh kita ni akan lebih susah untuk bangun waktu subuh. Pukul 12 sahur, parut kanyang, sudah tu tidur. Kan bangun lagi pukul 4 atau pukul 5. Jadi mungkin satu kepayahan untuk kita bangun. Jadi Nabi ajarah kita ni menjadi sunnahnya ialah di ujung-ujung waktu itu. Artinya kita ni pun bersahur dan selepas itu terus waktu masuk waktu subuh kita ni sembahyang berjamaah waktu subuh. Dan kalau waktu masa itu ada waktu lagi, kita ni juga dituntut untuk membanyakkan amal ibadat yang lain juga. Menunggu-nunggu macam contoh pukul 4. Jadi 4:30 itu sudah selesai kita habis bersahur. Sudah tu ada lagi waktu setengah jam ataupun ada 35 ataupun 36 minit lagi. Jadi waktu itulah kita ni isikan untuk kita ni beramal, seperti berzikir, sembahyang tahajud, sembahyang sunat taubat. Jadi membaca Al-Quran. Jadi banyak yang kita ni lakukan. Boleh kita ni lakukan sebelum masuk waktu subuh tu. Jadi itulah sebenarnya waktu bersahur tu perlu kita ni juga ambil perhatian juga. Kerana kadang-kadang orang malas kan bangun kan waktu subuh tu. Jadi itulah Nabi ajar supaya sahur itu biarlah kanyang-kanyang lah, tapi dalam kanyang-kanyang selepas itu kita ni sempat untuk bersembahyang waktu subuh. Itu yang dituntut itu sebenarnya ia berhampiran dengan waktu subuh itu. Kalau berbanding dengan kita ni mengerjakan ketika waktu tengah malam ataupun sebelum waktu malam itu lagi tidak ada ganjarannya dan juga tidak dikira diiktiraf ia sebagai makan sahur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi kita percaya dalam kita ni bersahur itu pastinya ada keberkatannya. Jadi mungkin dapat dikongsikan ni Ustaz, apakah sebenarnya keberkatan yang dapat kita ni perolehi di dalam kita ni mengambil sahuran ni? Terima kasih dengan persoalan itu. Jadi setiap amalan, apalagi kalau amalan itu dilakukan pada bulan Ramadan, jadi berganda-ganda, jadi banyak berkatnya. Contohnya dalam kata ni bersedekah banyak keberkatannya. Kerana Nabi SAW sendiri adalah kata ni tahu ialah seorang yang pemurah. Tetapi lagi pemurah apabila Nabi itu berada di bulan Ramadan. Artinya kata ni tahu sudah. Nabi itu seorang memang apa saja orang lain pinta arahnya tidak pernah yang mengatakan tidak ada. Jadi itu begitu pemurahnya Nabi. Tetapi lagi pemurah Nabi SAW itu apabila berada di bulan Ramadan. Jadi itu semua ada keberkatan dari segi kata ni memberi sedekah dan juga berpuasa dan tidak termasuk juga ialah kata ni dalam bersahuran ni mesti ada keberkatannya. Dan ini ambil hadis baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu kerana sesungguhnya dalam makan sahur itu sendiri ada keberkatannya. Jadi kita ni lihat keberkatannya. Dan ini melihat di sini pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Al-Fathul Bari, dan Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih Muslim, bahawa sahur itu memberikan keberkatan. Pertama sekali ialah memperolehi ganjaran ataupun balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasti. Kerana setiap yang kita lakukan pada bulan Ramadan akan berganda-ganda, walaupun ia sunnah. Kerana kita lihat dalam satu hadis yang kita ambil saja mafhumnya ialah setiap amalan sunat yang kita ni lakukan pada bulan Ramadan akan diberikan ganjaran seperti kita ni melakukan amalan fardu. Masya Allah, begitu luas. Artinya rahmat Allah tu kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya kita ni nilainya apa yang kita ni lakukan akan semakin berganda-ganda. Dan masuklah juga balasan ganjaran daripada kita ni mengamalkan bersahur pada bulan Ramadan. Dan yang kedua ialah pastinya kita sudah memperkatakan sahur itu adalah sunnah.
memang kata ni dalam keberkatan itu memang kata ni mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut siapa-siapa. Bukan kata ni mengikut orang lain, tapi kata ni mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang pertama tadi kata ni juga mendapat ganjaran. Tani ikut sunnah dapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya ialah membezakan puasa kata ni itu dengan puasa ahli kitab. Kerana kalau tani berpuasa, memang orang ahli kitab pun berpuasa juga. Ya. Tetapi membezakan puasa katanya itu adalah dengan bersahur itu. Katanya ambil hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berbunyi, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Jadi bezanya puasa katanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan puasa ahli kitab ialah dengan memakan sahur. Jadi ahli kitab dah makan sahur. Ya. Tetapi ketani Nabi ajar ketani untuk bezakan ketani itu dengan orang ahli kitab ialah dengan makan sahur. Jadi kalau sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dan mengikut sunnahnya, jadi pasti ada keberkatannya. Okey, seterusnya ialah menghalang perbuatan-perbuatan yang tidak sopan yang dipengaruhi oleh kesan berlapar di siang hari. Pastinya kalau kita ni walaupun dah puasa, kalau parut laparan ni lain perasaan lain. Betul. Macam-macam fikiran lain, sudah tu kan marah saja. Dapat sikit kan marah-marah. Jadi dengan bersahur dan akhir bersahur itu juga kita ni melihat di sana, kita ni pun dah rasa cepat lapar macam Ani saja kita ni tadi lepas bersahur ni tinya masih lagi segar kata ni ada lagi masih dan leher pun kadang-kadang terasa masih anu makanan yang tadi itu. Jadi itulah tadi perlu hati-hati juga dalam kata ni bersahur tu. Jangan juga kata ni talan bagas-bagas tadi yang anu tadi. Pastikan air liur yang ada dalam mulut kata ni tu kalau macam-macam tu ada rasanya sebagas bandung ke apa tu jangan ditalan. Ya boleh saja kadang menjadi batal puasa. Jadi pastikanlah orang kata ni anda lagi tertahan tempat sedih talan juga. Itu pastikanlah air liur yang kata ni talan itu mestilah tidak bercampur baur dengan makanan yang kata ni anukan tadi itu. Jadi di sana tadi dalam kata ni bersahur itu pastinya macam contohlah pada ketika ini saja kalau tadi anda bersahur mungkin saja pukul 6 pukul 7 sudah macam terasa macam ialah lapar. Kata ni biasa kan pukul 7 itu breakfast. Pukul 8 breakfast. Ini sudah masuk pukul 9. Lagi tiap makin marah ni. Bekerja pun dah mau ni. Betul. Pasal lapar. Pasal disebabkan tadi tu kalau tadi dah bersahur. Jadi ada rasa perasaan itu dah betul-betul tu. Kerja pun dah mau. Macam mana ni? Kalau suruh lagi kerja banyak-banyak. Jadi lagi makin mengundang kemarahan di sana tu. Dan yang seterusnya adalah memberi kekuatan untuk beribadat dan kecerdasan kepada orang yang berpuasa. Jadi tadi pasti kalau sudah badan kuat itu, jadi untuk beribadat itu pastinya akan lagi mendorong kita ni untuk kita ni beribadat lebih banyak. Contohnya dalam membaca Al-Quran. Kalau sudah pagi-pagi sudah lobet macam ya Allah, parutnya dipikirkannya. Pasal aku belum bersahur dari tadi ni. Lapar parut tadi. Kan membacanya orang bukan lagi sejus kadang-kadang semuka dua muka tu pun dah mampu. Pasal mikirkan lapar. Lihat jam balik-balik belum lagi, lakat lagi pukul 8, lakat lagi pukul 9, malah dilihat ni. Pasal masalah parut tadi tu disebabkan kita ni tidak bersahur. Jadi keberkatannya kita ni bersahur jadi badan kuat, badan cergas, jadi untuk beribadat pun kita ni mampu untuk melakukannya. Jadi kita ni perhatikan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar. Maksudnya memohonlah kamu kepada Allah kekuatan melalui makan sahur supaya memperoleh kekuatan berpuasa di siang hari. Itu pasti Tani pun merasalah juga. Tani pun kadang-kadang kalau anda terbangun itu kadang-kadang terbesar hati. Adakah aku mampu untuk meneruskannya? Sebab tu kanak-kanak pun kata ni mesti ajar juga. Ya kadang-kadang dia malaskan bangun. Tapi sudah pagi, sudah siang itu memperintahkan lapar. Sebab tu kita ni ajar dia tu sama-sama bangun sama kita ni makan sahur. Sebab tu sembahyang subuh. Untuk mengelakkan dia tu banyak alasan. Pagi-pagi ketani pula. Nyatakan kata ni pun kadang-kadang kalau sudah bersahur tu
Ya Allah, mikirkan, lihat jam, Datuk, terpaksa buang masa yang boleh kata ni anda terasa masa tersebut supaya mengelakkan daripada kata ni terus saja memikirkan perut kata ni dalam keadaan lapar. Okey, dan seterusnya ialah dalam kata ni bersahur itu, selain tadi saya sebut tadi tu waktu kata ni menunggu-nunggukan waktu subuh itu, itulah kita ni dituntut juga untuk memperbanyakkan amalan-amalan sunat tadi tu seperti kita ni dituntut untuk sembahyang sunat tahajud, sembahyang kalau tadi belum sembahyang witir kita ni boleh sembahyang witir, tadi sambung lagi sembahyang witir, dan juga memperbanyakkan membaca Al-Quran, dan banyak lagi lah sebenarnya amalan-amalan sunat yang boleh kata ni lakukan pada ketika waktu tersebut tu. Sebab tu kita ni jangan tapi jangan jo terlampau akhir bandar aja semua anda sampat sudah plan ni esok ni kan masak anilah atulah, tapi bangun akhir 4.30 kan subuh waktu ni 5-4 minit, tadi ada masa setengah jam lagi, mana masak mana banguni orang lagi, menjadikan takut anda sampat, takut kadang waktu orang minum azan. Dan juga kita ni juga perlu ingati di sini sebab tu dalam bersahur ni kata ni dituntut juga apapun yang kata ni makan anda perlulah kata ni bermewah-mewahnya kata ni waktu sahur ni. Lagipun kalau waktu sahur ni kalau tadi bangun anda jual selera tu pun anda jual lah baru bangun tidur kan terus makan akan berhabis makan ayam goreng, makan katam apa semua tu, dan lagi no mampu tu Sahur sahur macam ya Allah makan barat macam pagi-pagi kan katanya tu kalau breakfast jarang tadi makan nasi, makan barat-barat heavynya katanya, jaranglah macam itulah je waktu bersahur. Jadi dalam hadis baginda SAW, jadi cukuplah katanya itu dalam bersahur tu katanya makan kalau katanya mampu banyak itu, kalau mampu okeylah, tetapi kalau macam waktunya kepupungan sudah tu cukuplah katanya memakan buah kurma sahaja. Dan kalau tidak ada buah kurma, dan cukuplah katanya mengambil sunnahnya untuk meminum air. Jadi di situ juga walaupun kurma, walaupun dengan seteguk air pun katanya masih dapat keberkatan dan mendapat ganjaran pahala disebabkan katanya telah melakukan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersahur. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah cukup menarik juga dengan tajuk kita pada hari ini. Saya ceramah Ramadan bulan mulia, bersahur itu sunnah. Walaupun setiap tahun kita ni berpuasa, sahur tu kita ni maklum, tapi kadang-kala manusia namanya manusia mudah lupa, mudah keliru. Katanya tadi bersahur, kata ustaz tadi katanya makan barat. Bukan, jangan makan barat. Yang penting adalah untuk kita ni mengamalkan juga sunnah dan juga kesihatannya. Baik, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita iaitu Yang Mulia Ustaz Pengiran Haji Ridwan bin Pengiran Haji Badaruddin kerana berkesudian Ustaz Pengiran untuk mengkongsikan bersama, dan insyaAllah kembali lagi di ruangan yang lainnya. Untuk itu terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.